Hai, Assalamualaikum kepada semua murid tahun 6 Ibnu Sina. Diharapkan semua berada dalam keadaan sihat dan bersedia untuk belajar sejarah. Jadi pada hari ini, kita akan belajar unit 4 iaitu Rakyat Malaysia dengan tajuk Indah Nian Gerak Tari. Jadi, kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 83 sehingga 85. Okey, jadi jom kita tengok dulu apa standard pembelajaran kita pada hari ini. Okey, standard pembelajaran kita adalah 11.1.3 iaitu menerangkan alat muzik dan tarian tradisional dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua, K11.1.7 iaitu menilai kepentingan menghargai keunikan warisan kesenian tradisional masyarakat Malaysia. Cikgu, bilakah tarian wujud dan apa tujuan tarian dipersembahkan? Biar kami jawab, Cikgu. Tarian ni wujud sejak dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan tujuan tarian adalah sebagai hiburan di istana. Ya, betul tu. Tarian juga ditarikan dalam upacara pemujaan atau keagamaan. Di Malaysia, terdapat pelbagai jenis tarian kerana rakyat Malaysia adalah berbilang kaum. Jom cikgu terangkan beberapa jenis tarian yang ada di negara kita. Okey, untuk tarian yang pertama, cikgu akan terangkan tentang tarian inang. Tarian inang ni merupakan tarian istana yang dicipta semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, ketika tarian ni dicipta, ia bertujuan sebagai hiburan kepada pihak istana iaitu sultan dan kaum kerabatnya. Yang kedua, pergerakan tarian dilakukan secara lemah gemalai. Kalau kita tengok kat gambar tu, yang ni tangan dikepok ke sini, yang ni tangan dikepok ke sini. Jadi, dia macam ni. Jadi lemah gemalai itu maksudnya dengan lemah lembut dan perlahan. Dan seterusnya, tarian ini diiringi alat muzik seperti rebana, bayala dan gendang. Ni awak belajar dekang masa sebelum ni, tajuk sebelum ni berkenaan muzik, alat muzik tradisional. Seterusnya, kita ada tarian Mak-Yung ataupun orang Kelantan panggil tarian Mok-Yung. Cikgu, apa nama dia tarian Mok-Yung? Mok-Yung ni sebenarnya seorang pawang ataupun bomoh yang cuba untuk merawat pesakit yang dirasuk pada waktu dulu. Jadi, dia merawat pesakit tu dengan melakukan upacara ritual iaitu tarian dan dipanggil sebagai tarian Mok-Yung. Okey, seterusnya, tarian Mok-Yung ni dikaitkan dengan semangat padi yang digelar Mak Hiang. Tempun rasanya Mok-Yung lah untuk menghormati dan berterima kasih bagi hasil tuaian yang diperoleh. Dan seterusnya, tarian Mok-Yung ni digunakan juga sebagai salah satu cara perubatan tradisional macam yang cikgu khabar tadi tu. Dia ni seorang pawang yang cuba untuk menyembuhkan pesakit daripada dirasuk. Okey, penari-penari Mok-Yung ni akan memainkan peranan sebagai raja, permaisuri, pembesar, panglima dan sidat-sidat istana sepanjang ritual tarian Mok-Yung tersebut. Okey, seterusnya kita ada tarian singa. Kalau cikgu dok terang tarian singa ni, mesti semua orang tahu tarian singa ni daripada kaum mana. Okey, tarian singa ni merupakan tarian tradisional masyarakat Cina. Kita semua tengok kan bila saya sambut Tahun Baru Cina, mesti akan ada persembahan tarian singa ni. Jadi, penari tarian singa ni memakai kostum singa dan bergerak meniru pergerakan singa. Ianya dipersembahkan sebagai istiadat ataupun upacara untuk membuang semangat jahat. Jadi orang Cina ni dia percaya kepada semangat ataupun roh-roh jahat. Jadi mereka melakukan upacara untuk menghalau roh-roh ataupun semangat tersebut. Okey, tarian singa ni dimainkan ketika sambutan Tahun Baru Cina. Macam yang kita tahu, Tahun Baru Cina untuk membuka perniagaan. Perniagaan tu maksudnya buka bisnes. Bila dia nak buka bisnes, melakukan tarian Cina ni dianggap sebagai membawa tuah ataupun membawa rezeki.
Ataupun tarian ini dijalankan ketika memasuki rumah baru supaya roh-roh ataupun semangat jahat tu dok masuk sekali dalam rumah baru mereka. Seterusnya kita ada tarian Bharatanatyam. Kalau kita baca namanya pun kita tahu dah tarian Bharatanatyam ni merupakan tarian tradisional masyarakat India. Tarian Bharatanatyam ni penuh dengan gerakan tangan, kaki dan mata yang membawa maksud tertentu. Jadi tahun lepas cikgu pernah kena buat tarian Bharatanatyam ni dalam kelas cikgu lah. Jadi semasa cikgu buat latihan tu memang banyak pergerakan tangan, kaki dan mata yang kita kena ingat supaya pergerakan kita ni seiring dan sama dengan pergerakan rakan-rakan yang lain. Dan kebiasaannya tarian Bharatanatyam ni dipersembahkan oleh penari wanita dalam majlis keagamaan orang-orang masyarakat India ataupun majlis-majlis tertentu. Kita masuk pula kepada tarian sewang. Cikgu, saya dok pernah dengar pun tarian sewang ni. Dari mana tarian sewang ni sebenarnya? Okey, tarian sewang ni diterkenal dalam masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli ni yang tinggal di Semenanjung lah. Tarian ni ditarikan bagi tujuan perubatan, majlis keramaian dan juga perkahwinan. Maksudnya tarian sewang masyarakat orang asli ni digunakan untuk pelbagai tujuan. Boleh digunakan untuk perubatan, boleh digunakan untuk majlis keramaian atau majlis orang-orang ramai dan juga untuk majlis perkahwinan. Tarian sewang ni juga merupakan upacara membuka ladang baru. Ia sama macam tarian singa tadi tu. Dia digunakan untuk menghalau semangat ataupun roh-roh jahat. Jadi semasa upacara membuka ladang baru ni, mereka menarikan tarian sewang ni supaya dia sebagai cara mereka berdoa supaya pertanian mereka tu ataupun pokok-pokok yang mereka tanam tu tumbuh subur dan sihat. Dan seterusnya, tarian sewang ni ditarikan oleh beberapa orang penari di balai sewang dengan iringan alat muzik buluh cetong dan nyanyian yang tertentulah. Seterusnya kita ada tarian ngajat. Bagi cikgu, tarian ngajat ni juga merupakan antara tarian tradisional yang popular di Malaysia. Tarian ngajat ni merupakan tarian tradisional di Sarawak. Ianya ditarikan semasa menyambut Hari Gawai dan selepas musim menuai. Pada zaman dahulu, tarian ngajat ni ditarikan selepas mereka kembali daripada berperang. Maksudnya, bila orang-orang yang pergi berperang tu balik berperang, mereka akan disambut dengan tarian ngajat. Dan muzik yang mengiringi tarian ini ialah tawak, iaitu gong besar, bebendai, gong sederhana, gendang atau dedumbak, engkromong, iaitu satu set gong kecil dan juga sape. Cikgu rasa yang ni semua alat-alat ni awak semua belajar dah kan dalam tajuk sebelum-sebelum ni. Okey, kalau Sarawak ada tarian ngajat, Sabah pula ada tarian Sumazau. Tarian Sumazau ni merupakan tarian tradisional masyarakat di Sabah. Ianya dipersembahkan semasa Tadau Keamatan ataupun kita panggil sebagai Pesta Keamatan. Pesta Keamatan ni dirayakan selepas musim menuai padi oleh masyarakat ataupun kaum kadazan dusun yang dirayakan pada bulan Mei setiap tahun. Macam yang kita tengok tarian ngajat tadi, dirayakan pada bulan Mei juga setiap tahun, tapi ianya dirayakan oleh masyarakat ataupun kaum Dayak di Sarawak. Seterusnya, perkataan Sumazau ni berasal daripada perkataan Sazau dan Dul, iaitu merujuk kepada pergerakan tangan penari seperti seekor burung helang sedang terbang. Macam kita tengok gambar ni. Tangan dia naik ke atas. Tangan dia naik ke atas macam burung sedang terbang. Dan seterusnya, tarian ini diiringi oleh paluan gong dan juga gendang. Untuk tarian terakhir dalam pembelajaran kita adalah tarian Bhangra. Tarian Bhangra ni sangat popular dalam kalangan etnik Sikh. Etnik Sikh ni kalau kita tengok dia macam biasa pakai macam turban atas kepala tu.
etnik Sikh ni merupakan agama sebenarnya. Jadi tarian ni berasal daripada sebuah wilayah di puncak di India. Jadi orang Sikh ni biasanya dikaitkan dengan orang India. Jadi dahulunya kalangan etnik Sikh, saya kata di Sikh. Jadi dahulunya tarian ini dipersembahkan sebagai tanda gembira atas hasil tuaian yang baik. Maksudnya bila hasil tanaman mereka tu memberikan hasil yang lumayan ataupun hasil yang baik, tidak rosak. Jadi orang-orang Sikh ni dia mempersembahkan tarian Bhangra ni untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka terhadap rezeki tanaman tersebut. Kini tarian Bhangra ini dipersembahkan untuk majlis-majlis kekeluargaan dan keramaian sahaja. Alat muzik yang mengiringi tarian ini ialah dol, harmonika dan juga tambori. Seterusnya kita sambung dengan kepentingan menghargai warisan tarian tradisional. Yang pertama, dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Cikgu, gana dengan menghargai tarian tradisional ni kita dapat mewujudkan perpaduan? Okey, sebagaimana yang semua tahu, di Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai jenis tarian dan juga budaya. Jadi apabila semua kaum menghormati tarian dan budaya masing-masing, wujudlah perpaduan. Sebagai contoh, kita masyarakat Melayu menghormati tarian singa masyarakat Cina. Masyarakat Cina pula menghormati tarian Bharatanatyam masyarakat India dan dia semua orang menghormati tarian masing-masing. Apabila semua menghormati tarian masing-masing, wujudlah perpaduan di situ. Yang kedua adalah melambangkan identiti negara. Melambangkan identiti negara ni maksudnya bila orang tengok Malaysia ni, orang tahu di Malaysia ni terdiri daripada pelbagai tarian tradisional yang unik-unik, yang mana kita mengumpulkan semua tarian di satu tempat sahaja. Contohnya tarian singa di China ada juga di Malaysia, tarian Bharatanatyam di India ada juga di Malaysia. Jadi ia telah menjadi satu identiti negara kita. Yang ketiganya adalah supaya dapat dikekalkan dan dipelihara tarian ni sehingga generasi akan datang. Maksudnya tarian ni akan diturun-temurunkan kepada generasi-generasi seterusnya supaya tidak hilang ditelan dek zaman. Maksudnya sehingga ke hadapan tahun 2025, 2030, 2060 pun tarian kita ni masih ada. Dan yang keempat adalah sebagai tarikan pelancong asing. Macam cikgu kata tadi, orang nak tengok pelbagai tarian dekat satu tempat. Orang tak pergi banyak-banyak tempat, orang nak pergi satu tempat. Jadi Malaysia lah dapat menarik pelancong asing untuk tengok pelbagai tarian yang unik. Sampai sudah kita ke penghujung pembelajaran hari ini, rumusan yang cikgu dapat buat daripada pembelajaran kita adalah yang pertama, kepelbagaian tarian tradisional menunjukkan masyarakat Malaysia ni terdiri daripada pelbagai kaum dan juga budaya. Jadi wujudlah pelbagai tarian tradisional yang unik-unik. Dan yang kedua, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah berbangga dengan warisan tarian tradisional negara kita. Okey, sampai sini sahaja. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua murid tahun 6 Ibnu Sina yang telah memberikan fokus sehingga ke akhir video. Jangan lupa siapkan tugasan dan juga kuis yang diberikan oleh cikgu. Kita berjumpa di kelas akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.